A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Asbahna wa asbahal mulku lillahi la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Wa huwa hayyul la yamut. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta subhanak. Subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fahayyina ya Rabbana bis salam. Fahayyina ya Rabbana bis salam. Wa adkhilnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ya Rahim irhamna. Ya Rahman irham du'afana. Ya Mujib ajib da'watana. Ya Sattar ustur uyubana. Ya Ghaffar ighfir dhanbana. Ya Latif ultuf bina. Ya Shafi ishfina washfi mardana mardal muslimin. Warhamna ya Allah. Warham mautana wa mautal mu'minin. Waghfir dhanbana kullaha ya arhamar rahimin. Ya Allah, bertemu lagi kami di hari Jumaat penuh barakah. Kau pilih kami untuk hidup lagi pada hari Jumaat ini, wahai Allah. Amin. Berpagi-pagi kami di dalam suasana ibadah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak tahu adakah ibadah kami ini ikhlas ataupun selepas ini ia bersifat istiqamah. Apalah kiranya, wahai Allah, sebelum kami memulakan majlis ini, ampunkanlah dosa semua kami, wahai Allah. Amin. Maafkan segala silap, lupa, alpa, leka, lalai kami yang berulang pagi, petang, siang dan malam. Amin. Wahai Allah yang maha mengampuni, wahai Allah, lihatlah kami dengan pandangan maghfirah-Mu. Limpahkan kepada kami semua rahman juga rahim-Mu. Ayah dan ibu kami, wahai Allah, kurniakanlah keampunan-Mu, wahai Allah. Ayah dan ibu kami, ya Rahman, kurniakanlah kasih sayang-Mu, ya Allah. Suami isteri kami, anak lelaki dan anak perempuan kami, adik-beradik kami, sanak saudara kami, wahai Allah. Guru-guru yang mendidik kami, para pemimpin kami yang amanah lagi jujur, wahai Allah. Doa kami buat sekalian muslimin dan muslimat yang masih hidup juga yang sudah kembali bertemu denganmu. Ya Allah, berikanlah kami kesempatan dan ruang yang banyak untuk kami bertambah ilmu, hikmah dan kebijaksanaan. Kurniakanlah kami keluasan rezeki-Mu, ya Razak, ya Ghani, ya Mughni. Selamatkan perolehan pendapatan kami dari sumber yang syubhat, apatah lagi yang haram. Kurniakanlah kami rezeki dari sumber yang tidak disangka-sangka penuh barakah. Ya Allah, umur kami berkatikanlah. Kurniakanlah kami kesihatan yang berpanjangan, penawar bagi sekalian penyakit, jalan keluar bagi semua masalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wad du'atal mujahidin al mazlumin al mustad'afin. Allahumma irfa' rayatal Islam fi biladina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih Fadil Ustaz atas pimpinan doa sebentar tadi, insya-Allah. Moga pagi ini beruntung di kalangan kita yang berpagi-pagian, Ustaz, ya, dengan perkongsian ilmu, insya-Allah. Untuk sahabat-sahabat yang mungkin berada dalam kenderaan, yang berada di rumah, yang sempat pasang radio itu, dengar dengan taat dan teliti, insya-Allah, perkongsian topik Jumaat kita hari ini dengan tajuk Tangisan Syaitan. Mungkin Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasnil boleh teruskan dengan mukadimah kita untuk pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Sahabat saya, saudara Pian dan saudari Salimah, ibu, ayah, rakan-rakan, teman-teman yang di luar sana, khususnya para asatizah, tuan-tuan guru, para ahli ulama yang setika dan saat ini semua kita sedang menikmati udara yang nyaman, keindahan hari Jumaat yang penuh barakah.
Pian dan Salimah, Hamilah, syukur kita. Dan tajuk kita pada hari ini ialah berkaitan dengan buka usyayatin, iaitu tangisan syaitan. Saya ketika ada sedikit perbincangan dengan Ustaz Syafiq, kita berkaitan dengan tajuk ini merujuk kepada suatu hadis Nabi SAW. Sebenarnya hadis ini diriwayatkan daripada Imam Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, "Idza qara'a ibnu Adama as-sajdata fasajada ya'tazala syaitanu yabki wa yaqulu ya wailah umira ibnu Adama bis-sujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bis-sujudi fa abaitu faliyan nar." Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud, Nabi SAW bersabda, apabila anak Adam itu membaca ataupun dibacakan ke atasnya ayat-ayat berkaitan dengan sajadah, tentang perintah sujud, maka dia sujud, maka syaitan itu menangis. Lalu berkata syaitan itu, "Celakalah aku diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, lalu aku mengabaikan. Adapun Allah saat memerintahkan anak-anak Adam itu sujud kepadanya, lalu dia bersujud, mereka memperolehi syurga. Adapun aku mendapat api neraka," kata syaitan. Surah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tajuk perbincangan kita pada hari ini berkaitan dengan salah satu daripada aktiviti yang sangat penting dalam hidup kita, yang kita katakan sebagai sujud. Dan sujud ini kita sedia maklum, pagi tadi alhamdulillah kita pun sudah pun bersujud, yang fardunya, yang sunnahnya sebelum subuh. Sekarang pagi ini pun waktu-waktu macam ni ada di kalangan kita alhamdulillah sudah pun bersujud di dalam solat duhanya. Jadi sujud kita ni sebenarnya apa yang nak kita highlightkan di sini ialah ibadah sujud kita ni memberi kesan. Sebenarnya apa saja yang kita buat memberi kesan. Tadi tajuk pagi tadi kita tajuk marah kan. Ceritanya marah ni dia ada gelombang. Dia memberi kesan. Kan ada kesan, kemarahan yang kita hentikan, yang kita tahan tu, dia akan menyelamatkan kesan-kesan yang lain kita yang kita tidak perasan. Apakah kesan-kesan yang timbul? Dan kesan yang paling besar ialah kemarahan kita akan mengundang kemarahan Allah SWT jika marah kita tidak bertempat. Jadi sujud kita, bayangkan sujud kita Pian Salimah kan, sujud kita memberi kesan sehingga syaitan boleh menangis. Sebab tu dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau boleh yang paling asas biarlah memberi kesan. Ibadat kita, waktu kita sujud pagi tadi, tetapi ketika kita menjadi alumni graduan subuh, adakah subuh kita subuh macam biasa hak lepas-lepas, sedangkan subuh pada pagi tadi, sedangkan sujud pada pagi tadi ada nilai tambah. Mungkin sidang jemaah semua sedia maklum, solat subuh yang paling afdal dalam seminggu ialah sembahyang subuh pada hari Jumaat. Kerana sembahyang subuh pada hari Jumaat, di samping kelebihan Jumaat itu sendiri, di kebanyakan tempat turut sama sujud sujud as-sajadah, membaca surah as-sajadah. Dan itu merupakan suatu yang menyebabkan syaitan, yang merupakan musuh kita. Hari ini ada orang bergaduh, setiap hari ada yang orang bergaduh. Dan pergaduhan itu bermula dengan kebencian, bermula dengan salah faham, yang berakhir dengan peperangan, yang berakhir dengan pembunuhan. Semua ni sebenarnya duk tengah-tengah ni adalah syaitan dan iblis. Apa kata orang yang bergaduh? Apa kata orang yang bertengkar? Apa kata orang yang berburuk sangka, bersalah sangka ni? Dua-dua ni, mari kita bersujud, mari kita sujud, rukuk, mari kita solat. Masing-masing solat taubat. Ni dekat-dekat ni pilihan raya ni ramai yang buat dosa. Kan, banyak orang buat dosa. Sedangkan kerja kita mudah aja. Kita sama-sama nak cari pemimpin yang baik. Pemimpin yang nak pimpin tangan kita ni masuk ke dalam syurga. Seawal di dunia bahagia, rumah kita, tangga kita bahagia, masyarakat kita gembira belaka.
sehingga gembira kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mukadimahnya berkaitan dengan sujud kita yang sehingga menyebabkan syaitan itu menangis. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Nampaknya macam simple aja bunyi tentang sujud je yang hari-hari Ustaz kita buat, kita lakukan dalam ibadah kita. Tapi macam mana nak dapat sujud yang sebenar-benar sujud sesujudnya tu. Dan impaknya sangat besar terhadap sujud tu bukan saja amal ibadah yang kita buat di waktu-waktu wajibnya, waktu fardu, waktu sunatnya, tetapi ia membawa kesan terhadap keseluruhan kehidupan seharian kita, insya-Allah. Mungkin sekejap lagi Ustaz akan kupas lagi macam mana nak bagi syaitan lebih menangis, sebab kita biasa dengar Ustaz dengan ayat Aba wastakbara, bila diperintahkan mereka sujud pada Nabi Adam, mereka tak nak. Jadi mereka menolak, tambah lebih membesarkan diri. Jadi macam mana kita nak dapatkan kualiti sujud yang sempurna itu? Kami nak raikan anda boleh hubungi kami di talian 0362051500. Boleh bertanyakan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasnil, atau juga boleh SMS kita ke IKIM FM, jarakkan dan tulis soalan anda dan juga hantar ke 39111 atau boleh juga bertanya di Facebook kita IKIM.FM. InsyaAllah. Baik Ustaz, bila cakap tentang sujud ini Ustaz, dan macam mana nak buat syaitan menangis, ini satu perspektif ataupun pandangan yang berbeza. Selama ni pada kita, pandangan kita bila kita sujud itu maknanya kita merendahkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi hari ini kita dapat tahu bila anak Adam itu sujud, tak kira pangkatnya yang berbeza ataupun dengan yalah mungkin kekayaan yang berbeza, tapi bila sujud semua sama. Semua akan letakkan dahi kita di tanah yang paling rendah itu. Mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit cerita tentang merendah dirinya, seharusnya kita merendah diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, berkaitan dengan sujud ini, sudah tentu kita akan merujuk kepada ayat-ayat sujud yang banyak di dalam Al-Quran. Betul Ustaz. Yang mana Allah Ta'ala uji kita, saya, ayah ibu dimuliakan semua, apabila membaca ayat ini, apabila mendengar ayat ini, apa respon kita. Juga begitu juga apabila kita mendengar seruan azan, apabila kita mendengar perintah untuk melakukan kebaikan, bagaimana respon kita? Kerana sujud ini dia duduk tengah-tengah pian. Dia bukan yang mula-mula. Kan Sanimah, kan dia duduk tengah-tengah. Kalau sujud dalam sembahyang, kita kena ambil wuduk dulu. Betul. Kita kena sucikan tubuh badan dulu. Kita pastikan tiada najis di pakaian, di tempat sembahyang. Kita pastikan kiblatnya, kita tahu di mana dah masuk waktu ke belum. Maknanya dia ibadat sujud ni dia bukan tiba-tiba terus sujud. Kecuali orang kata sujud syukur, kata itu pun ada sebab, ada kesyukuran, maknanya ada ibadat lain. Jadi sujud ni rupanya dia adalah kemuncak. Dia sebelum tu mesti ada intro dia. Mesti kita mulakan dengan sesuatu, beberapa mukadimah dia, kepada mukadimah itu sendiri, sehingga menghasilkan sujud yang mampu menyebabkan syaitan menangis. Jadi bermakna di sana ada sujud yang syaitan tak menangis. Bukan tak payah, bukan cerita sujud je dia nangis, tak semestinya. Sebab terbukti ada Allah Ta'ala memberi amaran kepada orang yang sembahyang. Wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Neraka wail bagi orang yang sembahyang. Kan, mereka yang sembahyang, dia melaksanakan sembahyang itu dalam keadaan lalai. Dan juga kelalaian itu dalam kitab tafsir disebut, kelalaian itu sebenarnya bukan tunggu dalam sembahyang. Sebelum sembahyang dah lalai dah. Dan kelalaian yang paling besar ialah dia sembahyang dalam keadaan bernajis, sembahyang dalam keadaan taharah yang tak sempurna, sembahyang dalam keadaan wuduk yang tak sempurna, sembahyang dalam keadaan syarat-syarat sah solat yang tak sempurna. Nak sembahyang sah macam mana? Nak sujud syaitan menangis macam mana? Mungkin gelak kot syaitan. Sebab tu kita kena menghayati semua ibadah itu. Nak ceritanya mesti ada penghayatan. Hanya sujud yang ada penghayatan sajalah menyebabkan syaitan menangis. Bahkan sebenarnya falsafah kepada apa yang kita sebutkan ini ialah semua amal kebaikan yang kita lakukan kerana Allah, berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka yang berjihad dengan harta, mereka yang berjihad dengan nyawa, mereka yang bermujahadah. Kita tetap hari ini sebenarnya sedang bermujahadah. Kita selain daripada syaitan iblis, kita ada hawa nafsu, kita ada dunia yang menipu, kita ada kawan-kawan yang sentiasa mendorong perkara yang tak baik, ada kawan orang-orang munafik, mereka yang sentiasa memusuhi kita, yang sentiasa mengganggu
matlamat perjalanan hidup kita untuk kita kembali kepada Allah SWT. Sebab tu menariknya tempat sujud dinamakan masjid. Hari ni tengok Pian dah siap dah pakai. Ya Allah, masjid mana dia nak pergi tu? Untunglah masjid itu. Jadi kita ingatan kita ke masjid lah hari ni. Juga sebenarnya kita semua nak ke Masjidil Haram. Ya Allah. Semua orang kat Facebook tu, kat internet tu, ramai orang kata teringat Masjidil Haram. Maknanya apa? Kita nak sujud. Kan? Kita nak bersujud, kita nak lama dalam sujud. Tapi isunya apa yang kita sebut semasa sujud. Isunya apa yang kita ingat semasa sujud. Isunya apakah kita sebut semasa sujud. Kadang-kadang orang nak sujud sekejap je. Dia ada setengah tu cecah je. Tak ada tomak ninah pula. Jadi tak sah satu hal. Syaitan tak nangis, syaitan nak ketawa, dia gelakkan dia. Jadi tertipu dengan ibadah. Jadi kita takut, kita semua, saya ingatkan diri saya dan rakan-rakan sidang jemaah, kita mestilah sentiasa menangis. Sudah pada tentu jika kita menangis, syaitan lagilah menangis. Belum kan, sujud ada dua, sujud yang fizikal, sujud dengan makna al-inqiyad wal khudu' wa adamul imtina', sebagaimana yang disebut dalam tafsir Munir, Dr. Wabah Uzali sebut, itulah dia makna sujud, iaitu makna ketaatan yang bulat. Bermakna atas makna tunduk dan sujud dan kepatuhan yang tidak berbelah bagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah Ustaz, itu kualiti sujud yang kita nak cari. Tapi kita nak berehat seketika Ustaz. Kita akan kembali, Salimah, Pian dan sahabat pendengar sekalian akan kembali untuk topik Jumaat. Kita nak raikan pandangan-pandangan dan soalan daripada sahabat pendengar kita. Terus dengar Warna Pagi IMFM, pilihan utama anda. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Amitna ala dinil Islam, amitna ala dinil Islam. Assalamualaikum, saya Irma Asmi. Anda sekarang sedang mendengar IKIM FM, pilihan utama anda. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan saya dan juga Sufian Amrin dalam topik kita pada pagi ini bersama Ustaz Muhammad Asnil, membincangkan tentang tangisan syaitan, bercerita tentang kualiti sujud yang sempurna tu, masya-Allah. Dan kita juga sudah menerima soalan daripada rakan sahabat pendengar kita daripada Facebook. Kita kumpulkan dulu soalan. Yang pertama dari Facebook, Salimah. Dari Facebook, Nurliza Mahidin. Salam Ustaz, bolehkah kita sujud tapi berdoa dalam bahasa Melayu secara di dalam hati dan agak panjang sebab saya tidak mahir berbahasa Arab lagi? Sujud akhir dalam solat. Okey, soalan yang pertama Ustaz, kita kumpulkan dengarkan soalan pula daripada sahabat pendengar kita di talian. Kita ada Encik Abdul Manan dari Pening. Silakan Encik Manan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Ustaz, kita ni bicara mengenai tangisnya syaitan. Jadi sekarang ni kita tahu bila kita sujud maka tangisnya syaitan. Tapi apakah ketawanya syaitan apabila perbuatan-perbuatan yang kita buat? Ini saya nak tanya supaya Ustaz jelaskan juga. Allah khair. Dalam menangisnya syaitan yang sedang kita bincangkan, adakah waktu-waktu lain yang mereka akan ketawa pula pada kita Ustaz? Yang sebaliknya lah. Dan sebelum tu Ustaz, kita nak ucapkan juga terima kasih pada Syahana Trading, Kak Cik dan Catering atas tajaan juadah kita untuk hari ini. Dan terima kasih Penerbit Haji Syafiq Zulkifli untuk bantuan pada hari ini. Dan sahabat-sahabat sekalian boleh terus hubungi kami di 0362051500 untuk ajukan soalan. Satu lagi soalan sebelum Ustaz Muhammad Asnil jawab, daripada Puan Siti dari Muar. Saya Puan Siti dari Muar. Saya seorang WNA yang bekerja di sini kurang lebih sudah 5 tahun. Tapi saya bekerja ikut orang non-Muslim. Jadi keberadaan saya di sini dalam hal ibadah
rasa kurang dalam bersujud kah, berpuasa kah, apa semuanya keterbatasan waktu dan ruang. Saya mohon bantuan penjelasan dari Pak Ustadz, bagaimanakah saya harus menjalani semua ini sampai habis kontrak saya. Itu dia cabaran, sedikit cabaran dalam kehidupan Puan Siti. Silakan Ustaz, mungkin jawapan-jawapan untuk sahabat pendengar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Berkaitan dengan ibadah sujud, dan semasa sujud kita berdoa sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid fa aktsiru fihi du'a, rawahu Muslim. Dekat hamba itu kepada Tuhannya ialah saat dia bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika sujud apa nak buat? Nabi kata perbanyakkanlah doa. Jadi ditimbulkan oleh puan kita tadi bertanya berkaitan dengan status berdoa di dalam bahasa ibunda lah, ceritalah bahasa ibunda di dalam hati. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kita baca berdoa dalam bahasa ibunda dengan lafaz, maka dia boleh membawa kepada batalnya solat kita. Jadi silakan berdoa di dalam hati, dalam apa jua bahasa, penuh penghayatan, dan ada di kalangan sahabat-sahabat Nabi SAW. Oleh kerana sujud ni merupakan hubungan kita dengan Allah. Kita sangat rapat kepada Allah. Kita menjiwai jiwa seorang hamba. Sedangkan ketika kita luar daripada solat nanti, kalangan kita menjadi pemimpin di dalam masyarakat. Maka apa yang kita nak dalam sujud kita, sudah barang tentu kita nakkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya yakin Pian Salimah dan juga teman-teman di luar, ayah ibu dimulakan, yakin sebenarnya kita banyak benda yang kita rasa memang kita tak boleh buat. Kita tak boleh nak selesaikan. Memang pun sebab tu kita diajar oleh para guru kita, para alim ulama, bahkan sudah tentu Nabi SAW ajar kita untuk kita sentiasa berzikir dan juga memaut tawakal kita dengan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bahkan itulah zikir kita ketika dipanggil kita untuk solat, hayya 'alas solah, juga hayya 'alal falah. Jadi maknanya kita bergantung. Solat kita pun kita minta Tuhan tolong. Di samping kita berusaha, minta Allah Ta'ala bantu kita dapat menyempurnakan solat, dapat menyempurnakan kemuncak solat, iaitu sujud, dapat disempurnakan. Selepas daripada itu, ikhlas dan istiqamah yang berpanjangan. Jadi maknanya kita berdoa kepada Allah SWT di dalam sujud. Doa ni ada dua. Doa untuk diri kita, banyaklah. Mungkin nak minta panjang umur, diluaskan rezeki, cepat jodoh, dikurniakan anak yang soleh, ada beberapa masalah dalam hidup kita minta diselesaikan. Itu kita kan, tapi kita ada masalah dengan orang lain yang kadang-kadang dia complicated, dia dah menjadi bercabang-cabang. Jadi kita pilihlah untuk tidak semakin mengeruhkan lagi keadaan, dan kita doa banyak-banyak kepada Allah. Kita doakan kepada kawan kita, saudara mara kita doakan kepada teman-teman di pejabat kita doakan kepada mereka yang bersama-sama yang terlibat dengan kita dalam perniagaan, dalam kerjaya kita doa bila? Di dalam sujud. Sebut nama dia ada dalam hati kita. Kan? Sebut nama dia. Doakan dia dalam hati kita. Sebab ada jemaah tanya dalam sujud, nak sujud lama-lama nak buat apa? Ya Allah, ya Allah. Kan? Jadi dalam sujud lama-lama tu doa. Sebab kita dah biasa dah doa Pian kan? Doa ketika duduk. Pian biasa doa waktu bila? Duduk ke berdiri? Lepas solat tu biasa kita luangkan masa untuk doa dan fokus khusyuk betul tu. Biasanya Ustaz macam tu. Tengah-tengah doa tu tiba-tiba handphone bunyi. Allah Akbar. Sebab tengok kejap ya. Allah. Jadi beza dengan doa semasa sujud. Dari segi tubuh badan kita, 7 anggota sujud tu dah memang suruh kita fokus. Tiba-tiba kita dah hilang punca nak baca apa, nak doa apa, nak fokus kepada masalah apa. Jadi sudah barang tentu semasa sujudlah kita akan disunahkan untuk sujud lama. Ini bagi sembahyang yang bersendirian Pian. Jangan pula yang imam sembahyang Jumaat ni pula dia sujud lama, pula orang nak pergi kerja kan. Jadi maknanya sembahyang bersendirian, sujud lama. Dalam sujud itu zikrullah, puja dan puji Allah Subhanahu Wa Taala, dan berdoa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun di dalam hati. Juga masalah tadi ditimbulkan juga berkaitan dengan ketawanya syaitan. Jadi sudah barang tentu menangis,
lawannya ketawa. Jadi kalau kita tengok ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat daripada An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala rana iblisu hina unzilat Fatihatul Kitab. Adalah keadaan syaitan itu menangis, adalah keadaan syaitan itu kerdil, adalah keadaan syaitan itu berasa sungguh ketakutan saat turunnya Fatihatul Kitab, iaitu surah Al-Fatihah. Dan juga disebut dalam kitab Al-Awsat ni, wa hunaka ayatun yabki syaitanu 'inda tilawatuha. Di sana juga ada juga surah-surah yang tertentu yang mana saat kita membacanya syaitan menangis. Tadi sujud. Antara surahnya, surah yang disebutkan tadi ialah Fatihatul Kitab, bacaan surah Al-Fatihah. Kadang-kadang dah selalu lah kita baca Fatihah ni dalam majlis kan kita. Okey, kita mulakan dengan Al-Fatihah. Tak semua orang baca pian. Betul. Sebab dah biasa dah Fatihah ni. Ya Allah. Sedangkan penghayatan Fatihah itu menyebabkan syaitan boleh menangis. Dan tangisan syaitan itu kerana penghayatan Fatihah. Jadi marilah sama kita menghayati Fatihah ketika kita berdiri solat. Marilah sama kita menghayati zikir, doa dan munajat ketika sujud. Sehingga penghayatan kita ketika berdiri, ketika sujud itu membawa kepada musuh kita itu menangis. Musuh itu menyesal. Disebut dalam kitab, disebut oleh Imam Al-Qurtubi sebut, apakah yang dimaksudkan dengan tangisan syaitan itu? Kata Imam Qurtubi, tangisan syaitan itu adalah laisa nadman ala maksiyatih wala ruju'an anha. Syaitan ni dia bukan menyesal pun. Nak beritahunya degilnya syaitan ni, dia menangis bukan kerana dia menyesal ke atas diri dia, dan bukan kerana dia nak buat U-turn. Buku Ustaz Zul Ramli, U-turn. Wa inna ma dzalika adalah sesungguhnya kerana terhalang kedengkiannya dan juga hasadnya kepada menjerumuskan anak Adam masuk ke dalam neraka sehingga mereka masuk ke dalam syurga dan mereka terselamat daripada godaannya. Kata Imam Al-Qurtubi, maknanya jahat berbenar iblis ini sehingga tangisan dia tak ada kena-mena dengan diri dia kerana dah kurang geng dia dah. Jadi sebab tu kita, kalau kita orang kuat sangat nak bergaduh, nak bermasak muka ini musim-musim pilihan raya ni, kalau semua boleh fokus kepada ini merupakan satu amanah kan. Pemimpin pula ajak main rakyat sama-sama kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak berjaya di dunia, kita nak berjaya akhirat, rasanya aman damai. Tapi kalau kita tak fokus kepada apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berlakulah apa yang berlaku sekarang. Puan Siti pula, Allahu Akbar, inilah kita yang mendengar cerita Puan Siti, kita berasa simpati dan kita terus kita bersama-sama dengan Puan Siti. Saya rasa bukan saja Puan Siti keseorangan dalam hal ini, kita mendoakan agar Allah SWT membukakan ruang kepada Puan Siti. Namun cari masa, Puan Siti cari masa, mungkin bangun pagi, akan ambil masa untuk kita bersolat dan kalau boleh bersemuka dengan majikan lah. Itu cara paling baik. Kadang-kadang kita bersangka, ada satu sangkaan yang tidak benar berkaitan dengan majikan. Kita jumpa majikan, kita cakap elok-elok, sebelum tu kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beritahu, kalau kita ada kenal kawan-kawan majikan, kita cuba beritahu, minta, dan akhirnya insya-Allah Allah Ta'ala melihat dan tahu masalah kita. Dialah Allah yang akan membantu kita untuk menyempurnakan ibadah. Baik, boleh je kalau bawa bincang dengan baik Ustaz ya. Akan adalah peluang-peluang yang lebih baik untuk kita semua, walaupun apa juga keterbatasan atau pencabarannya. Baik Ustaz, kita teruskan ya dengan soalan-soalan seterusnya daripada sahabat pendengar kita. Kita ada Puan Zarina dengan soalan beliau. Silakan Puan. Saya tahu apa yang saya tahu, doa yang paling afdal ialah doa ketika sujud. Ketika sujud tu nak doa tu perlu lama. Tapi masalah saya tak boleh sujud lama. Bila saya sujud lama, macam kepala saya ni darah akan keluar daripada hidung saya. Jadi macam saya ada kekurangan di situ Ustaz. Macam mana saya dah buat Ustaz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu faktor kesihatan Ustaz. Dan kita teruskan dengan satu lagi soalan. Ada juga boleh hantarkan di Facebook, ada satu soalan. Salimah. Soalan daripada Ruhaya Kadir. Bagaimana sekiranya fitnah yang melanda diri kita menyebabkan kita rasa sedih, marah dari kehidupan seharian lah. Ketenangan semasa bersujud tu jadi sebaliknya. Jadi tak ada ketenangan dalam
sujud. Begitu juga daripada Nur Wahidah, bila sujud tu lah ingat semua benda duniawi. Macam mana nak dapatkan sujud yang bila dia betul-betul berdoa kepada Allah lah. betul-betul berkualiti antara dia dengan Allah sahaja. Dan satu lagi soalan Ustaz boleh di talian kita ada Puan Syuhada dari Negeri Sembilan. Silakan Puan Syuhada soalan. Ustaz, Assalamualaikum, saya nak tanya apa pendapat Ustaz jika kita menyuruh anak kita solat lebih awal daripada usia 7 tahun seperti mana yang disarankan oleh hadis. Kerana anak saya 4 tahun saya dah mengajarnya untuk bersolat dan sujud. Adakah betul cara saya awal daripada masa yang telah disarankan oleh syarak? Dan yang kedua, bagaimanakah untuk kita mendapatkan sujud sehingga kita merasakan halawatul iman, dan bagaimanakah halawatul iman itu dapat dihayati dan terus dipraktiskan dalam kehidupan. Terima kasih Puan Syuhada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalan-soalan tentang sujud hari ini macam-macam Ustaz. Silakan Ustaz jawapannya. Saya nak kompos soalan tu. Saya nak rangkumkan untuk sama-sama kita lihat di dalam surah Al-Hajj ayat 18. Jadi tadi ada yang tanya tentang macam mana kita rasakan kemanisan sujud. Jadi pertama sekali kita kena rasakan bukan kita seorang yang sujud. Hari ini macam masalah lah kan. Saya ada masalah, Pian ada masalah, Salimah ada masalah, semua kita ada masalah. Antara masalah yang menjadi masalah ialah kita rasa kita seorang je masalah. Tapi kita rasa ada orang yang lebih teruk daripada kita rasa okey apa kan. Kan kita akan berseringan sikit lah. Jadi macam juga musibah yang paling besar iaitu kematian. Kematian ni apa sebab kita berasa sebenarnya kita patut takut mati, Pian? Mungkin kita mati hari ni. Mungkin minggu ni minggu terakhir kita. Tapi antara sebab kata ulama, antara sebab mengapa kita tahu mati tapi kita tak berapa fokus pada mati sebab semua orang mati. Kalau kita seorang je mati, memang kita akan berteriak, kita semua orang mati. So kita macam menerima. Bentuk penerimaannya bergantung. Walaupun dalam bentuk kelalaian, masa kelalaian kita menikmati kehidupannya ada masa sehingga kita terlalai. Begitu juga dengan sujud. Saya nak kait dengan sujud, bermakna mari kita rasakan bukan kita seorang saja yang bersujud. Kalaulah dalam keluarga kita seorang je sujud, adik-beradik lain tak semayang, mak bapak kita tak semayang, tak apa, itu baru minoriti. Allah Ta'ala sebut dalam suratul Hajj ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawab wa katsirun minan nasi wa katsirun haqqa 'alaihi al 'adzab wa man yuhinillahu fama lahu mim mukrim innallaha yaf'alu ma yasha. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Yang membawa maksud, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu tahu wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kepada Allah telah sujud sekalian di langit. Kepada Allah telah sujud sekalian yang hidup di bumi. Matahari di waktu siang itu sujud kepada Allah. Bulan di waktu malam itu sujud kepada Allah. Bintang-bintang bersujud kepada Allah. Gunung, ganang, bukit, bukau semua sujud kepada Allah. Pepohonan, pokok, tumbuh-tumbuhan, wasyajar waddawab, dan binatang-binatang semuanya sujud kepada Allah. Wa katsirun minan nas, juga majoriti manusia sujud kepada Allah. Wa katsirun haqqa 'alaihi al-'azab, majoriti manusia juga enggan sujud kepada Allah dan enggan bertaubat hingga akhirnya mereka dikenakan azab oleh auzubillah. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim, barang siapa yang dihina oleh Allah maka tiadalah bagi mereka kemuliaan. Innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya dialah Allah yang mampu berbuat apa sahaja yang ia kehendaki. Syarakallahu azim, maha benar firman Allah yang maha agung. Ayat ini Pian menunjukkan kepada kita, kalaulah kita tidak sujud, kita seorang je lah. Kita memilih untuk berada di kalangan minoriti. Di kalangan minoriti. Kan, kalau seluruh makhluk Allah Ta'ala tunduk dan sujud kepada Allah, yang diuji oleh Allah Ta'ala, yang berbahagi dua, ada yang sujud, ada yang tak sujud. Yang sujud pula ada yang tak mengecapi halawatul iman. Mungkin dalam proses lagi, ada yang sudah dapat alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Maka yang ada pun baki makhluk-makhluk Allah yang lain semuanya tunduk dan sujud kepada Allah. Jadi
Mari kita rasa ketika kita nak sujud, ketika kita mengambil wuduk, nak mengerjakan solat, kita nak solat yang lama. Sebab tu kalau boleh kan, Salimah kan, kalau sembahyang sunat tu, kita pilih dah surah apa kita nak baca. Tapi kalau kita pergi restoran, kita dah pilih lah restoran mana kita nak makan. Menu dah cakap-cakap. Ya Allah Ustaz, masa pakai baju dah tahu dah nak makan apa dah. Allah, Terliok dah lidah. Tapi bila kita nak sembahyang, dah sekali qul huwallahu ahad. Bukan nak kata qul huwallahu ahad tu tak bagus. Ustaz tapi Zazan, balik-balik tu. Ustaz Zazan dah sebut qul huwallahu ahad tu, ada sahabat Nabi cerita tentang sahabat-sahabat yang suka baca qul huwallahu ahad. Kita baca qul huwallahu bukan sebab suka, sebab tu je yang ada. Dalam hafal Ustaz. Hafal boleh alhamdulillah. Lepas tu hafal banyak yang lain. Jadi maknanya kita dah pilih surah apa nak baca. Dan kita pilih tu pun sebab apa? Ada sebabnya. Sebab Allah, surah ni saya baca ayat kursi, sebab Allah akbar, kebesaran Allah, saya nak baca kebesaran Allah, saya nak rasakan kebesaran Allah. Begitu juga ketika sujud, merancang, kita dah pilih nak sebut zikir apa, kita nak doakan apa, doakan siapa, kita akan rasakan kemanisannya. Jadi bagi sahabat kita tadi, ya Allah, tadi ada sahabat kita, Allah Ta'ala uji dia tentang sujud dia tak boleh lama. Kan sujud tu lama. Jadi bila sahabat kita cerita pasal macam tu, kita kena muhasabah pian dengan Salimah kan. Kita sihat. Kita sihat, tiba-tiba tak banyak sujud. Kesian kawan-kawan kita ni, dia nak sujud tapi sakit. Uzur dia, keluar darah kat hidung, keluar darah dekat telinga. Sebab tu pergi umrah, biasa orang pergi umrah tengok waktu tawaf ada yang merangkak semasa tawaf. Allah Akbar. Kita ni malas tawaf sunat kan malas nak beribadah. Ada orang yang tak ada tangan, tak ada kaki, sedang bersa'i bersungguh-sungguh. Kita dah boring, dah sa'i, dah rasa kan. Jadi maknanya kita, Allah Akbar. Jadi bila kita dengar kawan kita mengadu, dia sakit, dia uzur kan, fattaqullaha mastata'tum. Allah Ta'ala berfirman, bertakwalah kamu kepada Allah kadar kemampuanmu. Jadi kita sujud kadar yang sangat asas, dapat kita dapat kita tumakninah. Itu dah cukup memadai. Namun ambillah peluang untuk berdoa, ambil kelebihan yang lain. Tak dapat yang waktu sujud, kita yang penting hati kita bersujud. Sebenarnya yang dimaksudkan sujud itu, sujud tertentu ada dua. Sujud yang fizikal, sujud yang hakiki, iaitu hati kita bersujud. Kan hati kita bersujud walaupun waktu sekarang ni kita sedang berbual, waktu sekarang ni kita sedang bekerja, hati kita sentiasa sujud kepada Allah, tunduk dan runduk kita kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba tengok waktu itu sujud, ada tak kita buat maksiat? Mata ni pandang tak benda tak elok? Tidak ada. Kalau berdiri, sembahyang, kalau berdiri sembahyang, kadang-kadang kalau contoh kat Masjidil Haram atau hari Jumaat, kita kena sembahyang kat luar ke apa, tengok orang lalu lalang, ataupun tengok selipar kasut hilang lagi ni kan. Tapi waktu sujud, tapi masalah lain lah. Dia ada sahabat kita tanya masalahnya, waktu sujud tu lah ingat kerja yang tu, ingat benda ni, ingat masalah tu, ingat masalah lain. Nak buat macam mana? Nak bagi syaitan menangis ni payah. Sebab tu kita kena menangis dulu. Sebab tu saya pesan diri saya dan rakan-rakan, bilakah kali terakhir kita menangis untuk diri kita? Kita selalu menangis, ialah baguslah kita menangis apa yang berlaku di Gaza, itu bagus, sangat bagus. Tapi untuk diri kita bagaimana? Menangislah untuk Gaza, menangislah untuk apa yang berlaku di Syria. Kita berdoa untuk mereka sememangnya, sewajarnya kan. Dan ada di kalangan kita mampu menangis tengok Cinta Hindustan. Allah kan. Kita tahu Allah tak boleh kata petang Sabtu ni tak boleh sah. Apa hal? Menangis saat tengok dia. Tapi tengok juga kata. Tapi kita menangis untuk diri kita sebab kita banyak salah. Kita banyak dosa mana. Ada orang kata, Ustaz, saya rasanya setakat ni tak ada dosa, Ustaz. Okey, kalau you kata you tak ada dosa, depan-depan ni kita menangis kerana depan-depan kita ni takut kita buat dosa. Betul, hari ni kita rasa macam kita tak berdosa. Sebenarnya perasaan tak berdosa itu pun dah berdosa dah. Kan? Sebab itu kata para salafus soleh, dia kata istighfaruna yahtaju ila istighfarin akhar. Istighfar kami berdosa, kami memerlukan istighfar yang lain agar istighfar kami diampunkan oleh Allah. Bayangkan waktu dia kata astaghfirullahalazim, dia rasa dia berdosa. Kita rasa habis dah tu, dah rasa okey dah tu kan, istighfar. Dia rasa dia berdosa sebut astaghfirullahalazim. Ya Allah. Allahu akbar. Itu salafus soleh tu. Kita salaf yang tak soleh kan. Kita ni jadi nak kata salaf tak ada dah khalaf lebih dah. Jadi maknanya
Sebab tu kita kena istighfar banyak-banyak. Kerana istighfar yang kedua sudah tentu lebih baik daripada istighfar yang pertama. Istighfar yang ke-20 lebih baik daripada istighfar yang ke-10. Kita kena istighfar banyak-banyak. Kita kena istighfar yang bukan pegawai-pegawai biasa ni. Kita panggil yang CEO, Sayyidil Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sehingga akhir. Bawa Sayyidil Istighfar ni dalam sujud. InsyaAllah. Bagi kawan kita yang sakit tadi, dia gambarkan diri dia bersujud, tak apa. Kan dia tengok orang sujud, ataupun dia berdiri, dia berdoa, bayangkan dia bersujud, sebab dia faktor kesihatan. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi laksanakan kadar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Laksanakanlah perintah Allah kadar kemampuanmu. Jadi ibu tadi dia tanya pasal anak dia awal, anak dia tak ada masalah. Lebih awal tak masalah. Itu garis panduan, muru auladakum bisalah idza balau sab'an. Suruhlah anakmu kan apabila sampai 7 umur. Suruh anak tu. Jadi sebelum tu itu lebih baik, tak ada masalah pun. Kan jadi insya-Allah baik. Ada panduannya. Dan sambil-sambil mendengarkan Ustaz Muhammad Asnil kongsikan tajuk tentang tangisan syaitan ni, ada sahabat kita namanya Abdul Ghani, seorang saudara baru Ustaz. Dia kata naik bulu roma dengar Ustaz kata-kata Ustaz sebentar tadi. Mungkin syaitan menangis setiap kali kita bersolat, bersujud Ustaz. Tapi dalam masa yang sama juga, sebab itu jugalah syaitan ni tak putus-putus akan sentiasa ganggu kita. Betul tak agaknya rasa-rasa yang macam tu Ustaz? Bila kita buat dia nangis lagi, syaitan akan macam lebih mengganggu kita. Itu yang saya pernah jumpa ada seorang sahabat ketika sembahyang, dia pilih surah Al-A'raf ayat 14, ayat 11, ayat surah Al-A'raf. Cuba rujuk rakan-rakan kan, ayat yang ke-10, ke-11, ke-12, ke-13 sampai ayat yang ke-17, ke-18. Cerita berkaitan dengan keazaman syaitan dan iblis. Namanya syaitan dan iblis ni dia menyatakan janji dia kepada Allah, dan Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran. Dan sahabat kita ni dia baca ayat ni sebab apa? Dia nak beritahu pada diri dia, wahai diri, ingat baik-baik, ni syaitan ni musuh kita, musuh aku, musuh mak aku, musuh kita semua. Dan inilah sepatutnya disebut oleh para pemimpin kita. Selain daripada pemimpin-pemimpin kita yang nak menawarkan kebaikan berkaitan dengan kemakmuran duniawi, saya suka sangat pemimpin yang mengajak, yang bersifat guru, yang mengajar, yang mendidik rakyat dia benda-benda macam ni. Antaranya ayat yang 14, contoh cerita berkaitan dengan iblis. Iblis kata pada Allah Ta'ala, kan Allah Ta'ala cerita dalam Quran, qala anzirni ila yaumi yub'atun, qala innaka minal munzarin. Ayat 15. Ayat 16, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Yang bermaksud, ya Allah, tangguhkanlah kematianku wahai Allah sehingga hari kiamat. Iblis yang ganggu tok kita Nabi Adam sehingga berjaya mengeluarkan tok kita Nabi Adam dari syurga tu, sehingga turun kat dunia. Apalah lagi kita kat dunia ni baru nyanyi sampai syurga je, baru kan nak masuk syurga belum lagi kan? Maknanya iblis tu dihantar by level lah. Allah Ta'ala Maha mengetahui kan kita ni kadar mana, Tuhan hantarlah kadarnya. Iblis ni kita pun tak tahu, dia pun tak hari buat training kot, TOT dengan dia punya keturunan dia, nak kacau kita kan. Itu yang tajuk kita sampai tangisan syaitan ni. Syaitan tak suka meluat tengok kita sujud. Kita kena buat benda yang syaitan tak suka. Saya pun tak tahulah Pen Salimah kan, majlis kita sekarang ni syaitan ketawa ke syaitan menangis. Jadi kita takut sangat. Lepas tu minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, Allah Ta'ala berikan kita keikhlasan, berikan kita istiqamah dan panjangan. Lalu Allah Ta'ala ketika respon terhadap rayuan iblis dan syaitan ni, ayat 16, qala innaka minal munzarin. Ayat 15, sesungguhnya kau termasuk di kalangan mereka yang aku tangguhkan kematiannya. Lalu kata syaitan, ayat 16, kata iblis, qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, oleh kerana aku telah tersesat, maka aku berjanji, aku bertekad, aku akan sesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Allahu Akbar. Itu azam syaitan. Azam dia. Sebab tu azam pemimpin pula. Hari ni kita nak jadi pemimpin. Semua kita pemimpin. Kita kena pimpin diri kita, pimpin rakyat kita. Janganlah rakyat kita janganlah ajak rakyat kita tak solat. Kena pastikan. Jangan rakyat kita ambil
benda-benda riba. Jangan rakyat kita terlibat dengan perkara-perkara haram. Tadi saya dengar Puan Siti tu, kalau adalah pemimpin kita dengar, buatlah rangkakan satu undang-undang sekira-kira amah-amah Islam Muslim kita ni kalau boleh kerja dengan orang Islam lah. Kan kalau pun dia kerja yang bukan Islam, mereka diberi hak untuk beribadah kepada Allah SWT. Benda ni para pemimpin yang merangka dasarkan dan lihat benda-benda berkaitan dengan ini, supaya pemimpin dan rakyat semuanya akan duduk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka akan menikmati faedah yang lebih besar, iaitu faedah kerana sujud mereka itu ada penghayatan, sujud mereka itu menyebabkan syaitan dan iblis menangis, sujud mereka itu menambahkan iman dan takwa mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Bila menangisnya syaitan dan iblis itu, maknanya kita semakin dekat dengan Tuhan kita, dan mengecewakan janji mereka yang mana akan menyesatkan anak-anak Adam, Ustaz ya, sampailah hari kiamat insya-Allah. Kita dapat gulungkan sedikit daripada apa Ustaz cakap, mungkin untuk memupuk keikhlasan itu yang memerlukan usaha sehingga kita dapat sujud yang membuatkan syaitan ini menangis, dan juga istiqamah insya-Allah. Itu yang akan dapat membantu kita lah dapat sujud yang berkualiti insya-Allah. Sedikit Ustaz, kita dah sampai ke penghujung kita. Sedikit mungkin penutup dan pesanan Ustaz untuk kami dan juga sahabat-sahabat pendengar yang lain. Silakan Ustaz. Jadi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Di hari Jumaat penuh barakah ini, tidak sedikit para alim ulama, tok-tok guru kita, para mujahid meninggal pada hari ini, dan mereka memilih berdoa untuk meninggal pada hari Jumaat. Mereka berdoa memilih untuk meninggal dalam keadaan sujud. Jadi kita cerita pasal sujud. Jadi sudahkah kita berdoa, ya Allah, dan doa dalam bahasa kita je. Kan dengan doa banyak orang complicated, carilah doa dapat doa yang macam Nabi itu sudah tentu paling baik. Doa dalam Quran paling baik. Tapi untuk kita yang ada beginners, kan, kita doa daripada hati kita, ya Allah, matikan aku pada hari Jumaat, ya Allah, matikan aku dalam keadaan beribadah, matikan aku dalam keadaan sujud padamu, wahai Allah, matikan diriku dan keluargaku, Allah, dalam keadaan Kau redha kepadaku, wahai Allah. Sebab tu ayah ibu mulakan, saya nak ajak balik ayat surah yang syaitan menangis saat kita membaca dan menghayatinya ialah suratul Fatihah, berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Hurairah tadi. So hayati Fatihah. Saya nak cadangkan rakan-rakan, tengok balik terjemahan Fatihah. Kalau bagi yang dah hafal terjemahan, dah ingat, boleh tulis balik surah Fatihah. Tak salah dah, macam sebiji dalam Quran. Tulis balik. Kan kita boleh gambar waktu kita pandang kat tempat lain, pandang lautan, kita boleh gambar, tulis. Kalau pejam mata kita nampak Al-Fatihah tu sebiji-sebiji penuh penghayatan, menangis syaitan. Begitu juga semasa kita sujud nanti. Maknanya semasa sujud, penghayatan sujud itu akan membawa kepada menangisnya syaitan dan iblis. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita. Saya berpesan kepada diri saya dan juga rakan-rakan, marilah sama-sama kita memilih kebaikan. Kita memilih teman-teman dan rakan-rakan yang baik, dan pemimpin-pemimpin yang menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.